Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Universiti Sultan Zainal Abidin. Pembentangan hari ini adalah untuk subjek DWE 42803 Islam dan Kemasyarakatan. Assignment kami bertajuk unsur kebudayaan Islam dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Pembentangan ini adalah untuk semakan pensyarah kami, Dr. Abdul Kahar bin Ibrahim. Saya, Siti Maimunah binti Sakiran, nombor matrik 048003, akan memulakan pembentangan pada hari ini. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan daripada subtajuk pengenalan. Okey, ini adalah subtajuk untuk tajuk kami, unsur kebudayaan Islam dalam masyarakat majmuk di Malaysia, iaitu pengenalan, definisi kebudayaan Islam, ciri-ciri kebudayaan Islam, definisi masyarakat majmuk, unsur kebudayaan Islam dalam masyarakat, iaitu unsur dalam aspek pendidikan moral, kemudian unsur dalam aspek politik dan pentadbiran, kemudian unsur dalam aspek ekonomi, iaitu perniagaan, makanan dan sistem perbankan. Unsur dalam aspek sosial dari segi pakaian, gotong royong dan budaya kejiranan. Seterusnya adalah kesimpulan. Saya akan memulakan pembentangan pada hari ini dengan pengenalan. Untuk tajuk kami, pengenalan adalah berkaitan dengan agama Islam dan kebudayaan. Islam adalah agama yang syumul. Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Manusia dijadikan berbilang bangsa dan keturunan, mewujudkan perbezaan cara hidup dan amalan berdasarkan latar belakang dan masyarakat persekitarannya. Kebudayaan wujud dalam tamadun kehidupan manusia. Setiap bangsa mempunyai kebudayaan masing-masing. Baiklah, dapat dijelaskan di sini bahawa Islam adalah agama yang sempurna dan diturunkan dengan syariat sebagai panduan, iaitu kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, di situ manusia perlu mengkaji kedua sumber tersebut untuk memastikan apakah syariat yang disuruh kita sebagai manusia melakukannya. Dan dari situ wujudlah kebudayaan, iaitu bagaimana kita menjalani hidup kita dan apa yang kita perlu lakukan. Ya, walau bagaimanapun kebudayaan ini bukan sahaja lahir daripada orang yang beragama Islam, tetapi kebudayaan ini lahir daripada bangsa-bangsa lain juga dan mengikut amalan agama yang mereka anuti. Jadi disitulah wujudnya berbagai-bagai kebudayaan dalam masyarakat manusia. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada tajuk definisi kebudayaan Islam. Definisi kebudayaan Islam, menurut di sini dijelaskan dahulu definisi kebudayaan. Menurut Azhar Haji Mat Arus, dengan adanya
puak dan bangsa, maka dengan sendirinya lahir kebudayaan bagi puak dan bangsa tersebut atau diistilahkan sebagai kebudayaan nasional. Baiklah, dengan berbagai-bagai kebudayaan yang lahir daripada pemikiran-pemikiran manusia tadi, daripada sumber-sumber yang mereka ada, ya, lahirlah banyak kebudayaan, berbagai-bagai kebudayaan, dan itu dikenali sebagai kebudayaan nasional, kebudayaan kebangsaan. Maksudnya mengikut bangsa. Okey, ya. Kemudian menurut Haji Agus Salim, kebudayaan adalah himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan oleh manusia dengan menggunakan hasil pendapat budi yang memperbaiki sesuatu dengan mencapai kesempurnaan. Okey, ini maksud kebudayaan mengikut Haji Agus Salim. Kebudayaan itu semuanya ditentukan oleh budi atau jiwa, kerana jiwa itulah yang menjelaskan isi dan arah setiap aktiviti manusia dalam semua aspek kehidupan. Jiwa jugalah yang membebaskan manusia daripada kegelapan dan kekufuran kepada cahaya keimanan. Kebudayaan Islam yang bertunjangkan tauhid dan akidah. Baiklah, di sini menjelaskan bahawa kebudayaan Islam itu lahir daripada agama Islam. Ya, contohnya seperti kita melakukan solat. Solat itu diwajibkan, ya, 5 waktu sehari semalam. Jadi mengikut sesetengah daripada pandangan orang, ia adalah satu kebudayaan walaupun ia sebenarnya satu kewajipan bagi umat Islam. Ya, tetapi yang nak disebutnya sebagai lahirnya kebudayaan-kebudayaan lain itu ialah apabila kita hendak melakukan solat itu memerlukan peraturan yang tertentu. Contohnya, bila kita nak melakukan solat itu perlu memakai pakaian yang bagaimana? Sama ada untuk lelaki ataupun perempuan. Jadi di situ akan lahirlah bentuk-bentuk pakaian solat. Di situlah maksudnya lahir budaya. Budaya mereka pakaian untuk solat dan juga untuk tempat beribadah seperti masjid, dan untuk peralatan untuk kegunaan solat seperti pembuatan sejadah, ya, pembuatan sejadah, songkok, tudung, telekung dan sebagainya. Di situlah dari agamalah lahirnya kebudayaan Islam itu. Dan kebudayaan Islam itu adalah kebudayaan yang membawa kita kepada kesempurnaan dari sudut tauhid dan akidah. Okey, baiklah. Slide yang seterusnya akan disambung oleh sahabat-sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurada binti Kasnon, nombor metrik 047668, akan menyambung pembentangan sahabat saya berkaitan ciri-ciri kebudayaan Islam. Seperti mana yang kita sedia maklum, kebudayaan Islam bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut yang dijelaskan oleh Ahmad Johari Muin dan N. Muan Seng, daripada penulisan mereka, daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala itulah umat Islam membentuk satu cara hidup baru yang berlainan daripada cara hidup orang lain, termasuk Arab Jahiliyah. Segala amalan yang disyariatkan kepada umat Islam yang dilakukan akan menjadi perkara kebiasaan, seperti amalan solat 5 waktu sehari semalam, yang mana umat Islam wajib menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Oleh itu, umat Islam sudah menjadi kebiasaan mereka untuk menunaikan atau menjalankan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tamadun Islam juga adalah hasil dari kajian terhadap Al-Quran, sehingga manusia mampu untuk mencipta pelbagai alat untuk kegunaan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, tamadun
Islam akan semakin maju dengan keunikan pemikiran mereka, mencipta rekaan-rekaan untuk kegunaan ibadah seperti tenunan-tenunan di sejadah, ukiran-ukiran di masjid. Dari keunikan pemikiran mereka, maka terhasillah hasil yang cantik. Mari kita lihat definisi masyarakat majmuk. Apa itu masyarakat majmuk? Muhammad Nur Jusuf berpendapat manakala masyarakat majmuk pula ialah masyarakat berbilang bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama. Biar apapun takrif dan analisis tentang masyarakat majmuk, ia menempati masyarakat Islam yang pertama wujud di Madinah. Masyarakat pada waktu itu terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa, agama, budaya, bahasa dan kelas. Islam mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam mengendalikan masyarakat majmuk. Manakala Muhammad Faisal Piramali et al. 2011 menyatakan bahawa masyarakat majmuk itu merujuk kepada komposisi kaum dan agama yang berbagai-bagai yang terdapat dalam sebuah masyarakat atau negara, seperti negara kita Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum, bangsa dan agama. Contohnya Cina, beragama Buddha atau Kristian, Melayu, India dan sebagainya. Masyarakat majmuk merupakan satu keunikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini jelaslah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kepelbagaian kaum adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap pengurusan yang membawa kepada lahirnya unsur-unsur takwa melalui aktiviti kenal mengenal, bantu membantu, hormat menghormati. Jelaslah sekali Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan meminta manusia menganjurkan amalan-amalan yang baik dan murni. Masyarakat Madinah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW contohnya adalah terdiri daripada pelbagai kabilah dan agama seperti penyembah berhala dan agama Yahudi. Apabila Rasulullah SAW berjaya menguasai tampuk pemerintahan di Madinah, maka baginda telah pun menggariskan berbagai dasar dan program yang sesuai untuk menguruskan masyarakat majmuk di Madinah, seperti yang terkandung di dalam Piagam Madinah. Perkara terpenting yang digariskan ialah tanggungjawab bersama untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan negara daripada serangan musuh. Begitu juga tanggungjawab untuk membangun dan memajukan negara. Piagam itu menolak sekeras-kerasnya perbuatan khianat dan sabotaj kepada keselamatan negara. Pada masa yang sama, Piagam Madinah tersebut memperakukan hak-hak menjalani kehidupan yang baik dan adil kepada seluruh kelompok masyarakat majmuk pada ketika itu, sama ada dari segi politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Sekian sahaja daripada saya dan akan disambung oleh sahabat saya. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahaya binti Wang Kecil, nombor matrik 048004.
Okey, saya akan masukkan pada unsur kebudayaan Islam dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, masyarakat majmuk di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan juga bangsa seperti Melayu, Cina, India dan pelbagai lagi. Okey, perkahwinan campur yang mewujudkan pengaruh budaya yang dibawa ke dalam sebuah keluarga masing-masing. Okey, jadi contohnya kalau orang Cina kahwin dengan orang Melayu, jadi budaya masing-masing akan dibawa ke dalam keluarga tersebut. Malaysia ialah sebuah negara Islam. Oleh itu terdapat unsur-unsur budaya Islam yang diterapkan dalam kurikulum dan juga ko-kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah di Malaysia. Begitu juga sosiologi dakwah yang mampu diketengahkan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui penerapan nilai-nilai murni. Okey, nilai murni adalah unsur akhlak Islam yang memberi kesan kepada sasiah murid sebagai generasi pelapis yang akan meneruskan kestabilan politik, ekonomi dan juga sosio masyarakat di negara ini. Okey, sukatan mata pelajaran dalam sukatan saya masuk pada sukatan mata pelajaran iaitu aspek pendidikan ya. Sukatan mata pelajaran di dalam pendidikan moral untuk pelajar bukan Islam adalah berunsurkan akhlak Islam. Pendidikan moral mencerminkan budaya Islam itu sangat sesuai untuk semua bangsa bagi pembentukan sahsiah individu seseorang. Okey, di samping itu juga pendidikan adalah penerangan dan juga penjelasan beserta latihan praktikal secara berperingkat-peringkat yang mana pendidikan moral ini menekankan tentang tingkah laku yang baik untuk melahirkan manusia berdasarkan etika individu masing-masing. Oleh yang demikian, pendidikan moral merupakan pendidikan yang penting dan juga dapat dilihat sebenarnya unsur yang diterapkan tidak lari daripada akhlak-akhlak Islam yang diterapkan dalam diri seseorang itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Okey, kita masuk pada segi politik dan juga pentadbiran. Menurut Mustafa Haji Daud, syura daripada segi bahasa adalah kata bahasa Arab yang membawa erti mesyuarat. Okey, daripada segi istilah pula yang membawa maksud permesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama ataupun umat Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan juga kebajikan berdasarkan kepada keimanan dan juga ketakwaan. Okey, segala masalah yang berlaku akan dapat diatasi dengan bermesyuarat dan juga segala tugas yang dipikul bersama dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, apabila ada mesyuarat, perjumpaan tersebut akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Okey, begitu juga mengeratkan hubungan perpaduan di antara kaum. Okey, suara majoriti merupakan keputusan yang muktamad. Dan semua ahli mesyuarat mestilah akur kepada keputusan mesyuarat tersebut. Okey, bermesyuarat ni adalah sangat disarankan di dalam agama Islam sebagai jalan yang terbaik untuk mendapatkan keputusan yang boleh menjamin kepada penyelesaian segala masalah yang dihadapi oleh semua pihak. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Murni binti Muhammad Nasir 047669 akan menyambung tajuk seterusnya, unsur dalam aspek ekonomi. Ekonomi Malaysia bergantung kepada pelbagai sumber, antaranya adalah perniagaan kecil-kecilan. Perniagaan kecil-kecilan turut menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Orang bukan Islam tertarik untuk membeli makanan hasil daripada pembuatan dan jualan orang-orang Islam. Sistem perbankan di Malaysia semakin maju dengan pelbagai teknologi seperti penggunaan kad ATM, penghantaran wang melalui dalam talian dan sistem duit now.
Pemimpin perlu memainkan peranan penting untuk membuat perancangan serta pelaksanaan dalam meningkatkan ekonomi berteraskan tuntutan Islam secara adil. Ekonomi Islam bersifat multidimensional iaitu pelbagai dimensi dengan kerangka objektif pembangunan ekonomi dalam Islam. Jelas bermatlamatkan pencapaian kebajikan sosio-ekonomi ummah yang pastinya menjamin keseluruhan masyarakat yang ada dalam sesebuah negara tanpa mengira perbezaan bangsa, keturunan dan etnik. Seterusnya, kita pergi pula kepada unsur dalam aspek sosial. Yang pertama, dari segi berpakaian. Cara berpakaian yang disarankan dalam Islam ialah pakaian yang menutup aurat. Malaysia menetapkan bahawa baju kurung dan baju Melayu sebagai baju kebangsaan. Dari segi gotong royong bermaksud tolong-menolong atau kerjasama yang dijalankan oleh masyarakat di sesuatu tempat. Gotong royong juga adalah sikap atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan kerja-kerja dengan secara sukarela. Aktiviti gotong royong dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara kaum. Aktiviti gotong royong juga turut mendatangkan banyak kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat. Aktiviti gotong royong juga akan mewujudkan rasa kekitaan antara masyarakat. Seterusnya, dari unsur budaya kejiranan, menurut Profesor Madya Rashid Muhammad, kehidupan bermasyarakat tidak akan mantap jika hanya bergantung kepada institusi kekeluargaan. Ia tetap memerlukan sokongan daripada institusi kejiranan. Kehadiran Islam khususnya di alam Melayu telah mengasaskan sistem kejiranan yang mantap. Ia diasaskan atas dasar prinsip hak dan tanggungjawab, terutamanya terhadap tetangga dan yang lain. Hasilnya, kehidupan bermasyarakat akan lebih bermakna dan institusi ini bakal menjadi sendi penting untuk kemantapan serta keutuhan sesebuah masyarakat. Secara kesimpulan, bagi tajuk yang dibentangkan oleh kami semua, globalisasi yang berlaku di Malaysia mampu mengubah banyak elemen berkaitan kebudayaan. Tamadun dari pelbagai bangsa dalam masyarakat mempengaruhi secara tidak langsung kerana fitrah kehidupan manusia mudah menerima perkara yang dianggap selesa, mudah dan menarik. Pengaruh ini berlaku kerana interaksi antara manusia yang disebut secara sosiologi. Manusia ialah ejen sosiologi yang akan melalui cabaran-cabaran perubahan atas faktor-faktor agama dan pemikiran akal. Sosiologi dakwah Islam berkembang dengan lebih positif kerana kehalusan ajarannya sehingga boleh diterima oleh semua bangsa dan keturunan. Walaupun dari sudut luaran, orang bukan Islam tidak menerima agama Islam, tetapi berangsur-angsur menerima kebudayaan Islam dengan baik. Ia adalah satu petanda bahawa agama Islam ialah agama yang benar dan sesuai dalam setiap zaman. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.